Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah telah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan yang menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang mendapat manfaat dan keberkatannya, dan di kalangan hamba-hamba yang beramal mencapai tujuan ibadah yang disyariatkan itu disyariatkan. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kuliah kita membincangkan tentang tajuk yang penting daripada kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Izz Ad-Dimashqi rahimahullah, dan kita masih lagi dalam bab perbincangan tentang ta'rif iman. Tajuk ini merupakan tajuk yang penting, namun ramai di kalangan kita merasakan pada peringkat awal kita merasakan bahawa ianya adalah perbincangan yang biasa. Namun setelah timbul isu tertentu dan kita dapati bahawa ada di kalangan umat Islam yang memahami bahawa amalan itu tidak termasuk dalam iman. Maksud iman hanyalah yang ada di dalam hati dan apa yang diungkapkan, manakala amalan itu tidak termasuk dalam iman. Dan ada oleh kerana rentetan daripada itu mereka memahami bahawa lawan iman iaitu syirik dan kufur juga hanya berlaku sekiranya melibatkan hati dan juga lisan, manakala amalan tidak akan menyebabkan seseorang itu melakukan perkara syirik ataupun kufur. Sehingga kita dapat lihat beberapa terlalu banyak amalan-amalan yang dikategorikan oleh syarak sebagai syirik dan kufur, namun orang-orang yang melakukannya dengan mudah mengatakan bahawa perkara tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai syirik atau kufur selagi kami tidak mengucapkannya, kami tidak mengaku, dan selagi hati kami ini membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebarlah banyak amalan-amalan yang bertentangan dengan syarak, malah sebahagian daripadanya merupakan amalan-amalan kufur, sehingga kita dapati bahawa bukan sekadar ianya tersebar, malah ia dipertahankan oleh sebahagian tokoh-tokoh agama, dan ini perkara yang sangat kita kesalkan. Puncanya kenapa? Berpunca daripada masalah pokok, masalah basic yang dibincangkan dalam kitab akidah. Kalau kita buka kembali kitab-kitab akidah yang awal, daripada zaman sahabat, zaman asar-asar awal, sama ada kitab al-Imam ataupun pada zaman Imam Humaidi, Imam guru pada Imam Bukhari, atau kitab Imam Ahmad, dan semua kitab-kitab sebelumnya, mesti tajuk pertama yang dibincangkan ialah ta'rif iman. Ta'rif iman. Kerana inilah dia antara masalah ilmiah yang paling awal dibincangkan dalam ilmu akidah setelah berlakunya penyelewengan. Akidah salaf tidak susah. Kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak susah, mudah. Namun kadang-kadang kita memerlukan kepada perbincangan yang lebih detail apabila timbulnya penyelewengan.
Ta'rif iman seperti mana yang kita bincangkan sekarang, yang kita bincangkan, tidak wujud dalam mana-mana hadis. Sebab apa? Memang tidak ada orang pada zaman Nabi yang mengatakan bahawa amalan itu tidak termasuk dalam iman. Namun setelah ada orang mengeluarkan amalan daripada iman, maka wujudlah ta'rif yang menyatakan bahawa iman itu mesti i'tiqad bil janan, i'tiqad bil janan wal amalu bil arkan, dan i'tiqad bil janan, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Dan mereka masukkan amal itu dalam ta'rif. Dan dari zaman ke zaman akan bertambahlah cerita berkaitan dengan akidah ni, bukan kerana akidah Islam itu berkembang, namun kerana banyaknya syubhat yang datang. Banyak syubhat. Jadi terpaksa kadang-kadang perbincangan dalam bab ilmu akidah ni terpaksa kita tolak balik syubhat-syubhat yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan tertentu, menyebabkan perbincangan akidah jadi panjang. Asasnya mudah. Iman ini adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan beriman dengan segala apa yang diberitakan, ikrar dan bersedia untuk mematuhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Nah, itu selesai. Dan juga perbincangan yang mudah. Namun perbincangan yang jadi panjang begini puncanya kerana kita ingin memahamkan masyarakat agar mereka tidak tersilap atau terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang dibawa. Bila kita kata syubhat, apa maknanya? Mereka tak sampaikan idea begitu sahaja. Mereka sampaikan satu idea, perkara yang silap, namun diketengahkan dengan dalil, diketengahkan dengan ayat Quran dan hadis, menyebabkan jadi syubhat. Jadi orang rasa macam benda itu betul. Sebab tu ramai orang, bila orang awam, awam kita yang baru menuntut ilmu, akan rasa pening. Yang sana pun pakai ayat Quran, yang sana bukan hadis. Akhir sekali kata apa? Sana pun ayat Quran, sini pun hadis. Sebab itulah dalam bab memahami Al-Quran dan hadis, mesti kita kembalikan kepada kefahaman yang benar. Iaitu siapa yang kita rujuk? Kita rujuk pada zaman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf iman mereka. Zaman yang Allah janjikan mereka sebagai ahli syurga. Zaman yang dikatakan Nabi katakan mereka zaman yang terbaik. Rujukan itu ada. Itulah kelebihan Islam ini. Kelebihan Islam, bila berbeza pandangan, kita ada rujukan. Kita masih ada Al-Quran, kita masih ada hadis, dan kita masih ada lagi rujukan fahaman sahabat. Sebab tu hadis-hadis mauquf, hadis-hadis mauquf yang mana kita kata dhaif dari segi rafa'nya, tapi bernilai dalam bab bila sahih sampai pada sahabat, menjadi mafhum sahabat. Jadi sebab itulah kitab, contohnya kalau bagi kita yang belajar manhaj salafus salih, selain daripada kita mendalami dan mempelajari kitab Sunan Sittah, berkaitan kitab Sunan, kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab musannafat sebagai contoh, kita juga ambil berat kitab muwatta'at, kitab-kitab yang dikarang sebelum kitab Sunan. Kutubus Sunan ni dia hanya hadis Nabi. Kitab-kitab sebelumnya, musannafat, muwatta'at, dan kitab-kitab sebelumnya menggabungkan antara hadis Nabi dan kaul sahabat. Jadi kita tidak bermakna bila Imam Bukhari dan juga bila dah dibukukan Kutubus Sunan, tidak bererti kitab-kitab sebelumnya tidak bermakna. Sebab tu kita rasa pelik kadang-kadang. Saya pernah berbual dengan seorang sahabat, kawan, bila kita beli kitab, cukup beli Kutubus Sittah, kemudian saya nak beli, masa tu saya nak beli kitab Musannaf Abdul Razak. Dia kata apa perlu lagi Musannaf Abdul Razak? Semua ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dah saringkan dah dalam ni. Jadi cukuplah ambil ni. Ya, dalam bab hadis, ya. Namun dalam bab untuk memahami pandangan sahabat, dia sangat penting. Mana asar-asar daripada salaf di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pandangan fiqh mereka, kita tak akan dapat rujuk kecuali merujuk kepada pandangan mereka dalam riwayat-riwayat mauqufat dan maqtu'at, dalam bab apabila riwayat itu sahih sampai kepada mereka. Dalam penisbahan hadis, dia hadis lemah, dia hadis dhaif dari segi apa? Sanad sampai kepada Nabi. Kalau orang merafa'kan hadis yang mauquf, jadi rafa' tu hukumnya jadi apa? Jadi dhaif. Tapi dalam bab memahami kaul sahabat, bila sanad itu sampai pada sahabat, kita tahu itulah pandangan sahabat. Sama seperti qiraat syazah. Qiraat ada banyak, ada qiraat yang tidak mutawatir, yang syaz. Walaupun qiraat syazah itu tidak dibaca dan dijadikan sebagai Al-Quran Karim, namun qiraat syazah itu menjadi rujukan terhadap memahami, rujukan kepada kita, menjadi rujukan kita untuk kita mengkaji dan memahami sebahagian daripada makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quranul Karim. Seperti hadis berkaitan dengan hadis
Asmaul Husna. Okay? Allah sebut bahawa Nabi bersabda bahawa Allah SWT memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitung dan mengamalkannya, baginya syurga. Kemudian ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin yang dilakukan sekarang. Tambahan itu walaupun dhaif, tambahan itu dhaif, tapi tidak bererti tidak ada maknanya. Tambahan yang idraj, hadis-hadis mudraj, sebahagian daripada mudraj itu kesilapan bukan daripada message, tapi kesilapan pada perawi yang memasukkan syarahan ulama zaman itu dalam matan. Sebab itu bila kita lihat rajihnya yang menamakan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar sampai akhirnya, sampai kita hafal 99 nama yang dilakukan tersebut, itu merupakan qaul atau syarahan daripada Al-Imam Al-Walid bin Muslim. Jadi apa yang disebutkan itu ada wajahnya. Ada wajahnya itu sebahagian daripada syarahan. Okey, dalam bab ini, bab akidah, bertuahnya kitab akidah ni, ulama akidah dah tulis sejak daripada awal. Sejak daripada awal, sejak pada zaman sahabat, sejak pada zaman akhir sahabat dah ada mula pertikaian dalam bab qadar. Bermula golongan Khawarij yang lawannya Murji'ah. Akhirnya sekali lepas pada itu sahaja, start daripada adanya golongan Murji'ah pada zaman tu, dah ada ulama yang bangun menerangkan tentang ta'rif iman, makna iman. Okey, kita balik semula. Mungkin anda tulis semula untuk memudahkan kita ulang kaji kembali apa yang tersebut, kaul-kaul berkaitan dengan ta'rif iman. Okey, kita sebut yang lepas ada berapa saya tulis yang lepas? 5 atau 4? 5 Okey. Tolong bacakanlah, senang. Okey, kita ada 5 ta'rif. Tak keluar pula. Hitam. Okey. Okey, seterusnya bola senang. Pertama, nak ambil ta'rif yang minggu lepas macam mana? Ada situ? Ada siapa catat? Okey, kalau tak ada saya mana? Ya, iqrar bil lisan, taqrir bil jinan. Saya mulakan tasdiq dulu lah. Okey. Okey, saya gunakan lafaz tanpa ada alif lam. Tasdiqul janan wa iqrarul lisan. Minggu lepas saya letak at-tasdiqu bil janan, al-iqraru bil lisan. Sekarang ni saya menggunakan sebab ta'rif iman ni datang dengan banyak uslub, tapi satu je tujuan mereka. Mereka kata apa yang dalam hati ada iman, yang hati yakini, yang mulut ikrarkan, dan yang anggota buktikan. Wal wa amalul saya pakai jawarih. Kadang-kadang sebut arkan, kadang-kadang kalau tengok ta'rif kitab-kitab dulu disebut al-imanu qaul wal amal wa i'tiqad, qaul wa amal wa niyah. Kadang-kadang sebut al-imanu al-qaul wal amal. Macam-macam ta'rif sebutan dari segi cara ulama menamakannya, mentarifkannya, namun kembali kepada unsur-unsur ini. Ta'rif kedua, ta'rif yang hanya meletakkan tasdiqul janani qalb, sama dengan qulub, qalb, wa iqrarul lisan. Ta'rif kedua tanpa masuk amal jawarih. Ta'rif ketiga ialah kita ambil at-tasdiqu bil qalb. Tasdiqul qalb saya. Tasdiqul qalb. Ta'rif ketiga ialah al-ma'rifatu atau ma'rifatul qalb.
Dah keempat. Ma'rifatul qalb dan karramiyah. Iqrarul lisan. Okey. Daripada kaul yang banyak, saya kembali kepada 5 kaul utama. Pertama, katakan iman ialah apa yang diiktikad dengan hati, yang diyakini oleh hati, diikrar dengan lisan dan dibuktikan dengan amal jawarih. Jawarih itu anggota badan. Ini kaul, kita dah tahu ni kaul ahli sunnah wal jamaah. Okey, kaul yang kedua ialah kaul al-murji'ah. Sebenarnya semua ni murji'ah. Level-level murji'ah. Tapi kaul ini kita ambil kaul yang paling terkenal di kalangan golongan al-murji'ah. Murji'ah. Ma'rifatul qalb, kaul Jahmiyah pun sebagai murji'ah. Siapa sahaja yang keluarkan, mana siapa sahaja yang pisahkan salah satu daripada 3 elemen ini daripada ta'rif iman, mereka adalah murji'ah. Sama ada yang keluarkan amal jawarih, keluarkan lisan, semua murji'ah. Jadi walaupun tapi lebih banyak terkenal golongan murji'ah biasanya dikaitkan dengan pandangan yang kedua. Sebab apa? Sebab kat sinilah dia imam-imam besar juga kerana tersalah sebut, menggunakan kalimah-kalimah dan lafaz yang sama digunakan pakai oleh golongan murji'ah. Manakala tasdiqul qalb, ini adalah kaul tasdiq dengan qaul al-Maturidi, Abu Mansur al-Maturidi. Dan dipersetujui oleh ramai golongan Asy'ariyah yang kemudian. Ma'rifatul qalbi adalah kaul Jaham bin Safwan, iaitu pengasas mazhab Jahmiyah. Iqrar bil lisan ialah golongan al-karramiyah. Atau Muhammad bin Kiram al-karramiyah. Dan semua ni, selain daripada ini, semua ni adalah murji'ah dengan takrifan yang umum. Itu orang-orang yang mengakhirkan amalan. Semua ni mereka sepakat kat mana? Semua sekali tak masukkan amal dalam takrif. Itu persepakatan yang bersama. Termasuk yang ni iqrar bil lisan. Jadi, semua sepakat, persamaan yang sama antara semua kumpulan ni adalah mereka mengatakan bahawa amalan ini tak termasuk bab iman. Amal ni dia tak bukan daripada entiti iman itu sendiri, bukan ta'rif, tak termasuk ta'rif iman. Okey, sekarang kita dah bersebutkan golongan karramiyah kita pangkah. Sebab Sebab dia kata iqrar dengan lisan. Artinya pada pandangan mereka, kalau begitulah iqrar dengan lisan, munafik juga sebagai seorang yang beriman. Dan iman yang kita bincangkan sini adalah iman yang menyelamatkan seseorang di hari akhirat, bukan ta'rif iman yang lain. Iman yang dibincangkan dalam bab ini ialah kalau seseorang melakukannya, maka dia terselamat daripada api neraka dan dimasuk ke dalam syurga. Bukan ta'rif iman. Contoh bila orang kata habis munafik tu, dia masuk masjid, dia dari dikira orang Islam, itu bab hukum fiqh. Hukum bukti dari segi dia dapat dari segi bab hukum terhadap amalan zahir dia. Namun yang kita bincangkan iman dalam bab ilmu akidah ialah suatu perkara yang bila kita lakukan menyebabkan kita terselamat dari api neraka dan masuk ke dalam syurga. Jadi bagi golongan al-karramiyah, cukup ikrar dengan lisan saja pun dah lepas, selamat dari neraka, masuk syurga. Tak payah buat, tak payah apa, munafik pun masuk dalam takrif mereka. Wallahu alam. Walaupun golongan ini memang banyak masalah. Karramiyah antara golongan yang banyak keluarkan pandangan yang pelik, antara golongan yang reka hadis pun di kalangan mereka dalam bab yang lain. Okay. Golongan kedua Jaham bin Safwan, ini jelas cukup kenal Allah. Bila kenal, bukan yakin lagi, kenal. Cukup kenal Allah, tahu siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah kira seorang beriman. Kenal Allah. Jadi dengan takrifan yang disampaikan oleh golongan Jahmiyah, datang golongan selepasnya, golongan Batiniyah lah, golongan yang bawah, semua ambil takrif Jahmiyah dan juga dia punya kaedah. Jadi kenal Allah, okay. Erti ma'rifatullah ni pada mereka ma'rifatul qalbi ni macam-macam, pelbagai ikut kumpulan yang ikut bawah. Tapi yang penting mereka nak ni sebab elemen yang dikatakan cukup kenal dengan hati, cukup. Jadi iblis pun kenal Allah,
jadi beriman. Betullah adanya golongan batinah kata sebenarnya tak ada apa-apa pun. Iblis ke Musa ke semua ni berlakon saja. Kat dunia ni berlakon je. Berlakon saja. Allah orang baik, orang jahat, Allah dah ciptakan macam tu dah. Tuhan segala-galanya, semuanya kembali kepada Allah. Allah yang jelmaan-jelmaan, terjalliat ni semua sekali. Ini apa yang ada hanyalah terjalliat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan batiniyah yang mengambil hujah daripada Jaham bin Safwan. Dan untuk pengetahuan kita semua, perbincangan dalam masalah akidah ni merupakan asas kepada pemahaman ataupun jadi hujah terhadap firak, kumpulan-kumpulan yang sesat datang selepasnya. Jadi kumpulan sesat datang, Syiah datang kemudian. Syiah asalnya pecah sebab politik. Asal pecah sebab politik. Nak sokong Sayyidina Ali dan keturunan Ali. Tapi bila mereka faham, mereka dah tutup pintu mereka untuk terima pandangan daripada orang lain, dia hanya terima daripada ketua mereka. Jadi yang dilantik sebagai orang yang mengajarkan agama bukan daripada orang yang alim beragama, tapi yang paling alim dalam kumpulan aku. Dan takkan salah, akhirnya Syiah pilih pandangan Mu'tazilah dalam bab tertentu. Syiah kadang-kadang ambil pandangan mazhab sekian. Sebab tu kumpulan asas ni, asal dinamakan sebagai Ummahatul Firaq, kumpulan yang asas. Kumpulan yang datang kemudian nak nama apa sekalipun. Contoh nama kumpulan Al-Arqam dulu. Saya tak yang dah, kalau mereka dah ubah tu ubahlah. Kalau sebut Arkam yang dah confirm Quran yang isyakar sesat, tak kena sama insya-Allah. Kalau sebut kita tak tahu. Tapi contoh, silap, ada kesilapan. Okay, kesilapan dalam, namun kesilapannya takkan lari daripada kembali kepada kesesatan yang asal. Betul, kalau kita dah menolak pada kesilapan-kesilapan yang ada zaman sekarang, okay, mesti kita faham dulu asas daripada firak yang asal. Okay, kumpulan yang datang, dia kata bila dia pergi istighathah kat kubur, betul-betul panggil nama kubur, panggil nama ahli kubur, minta dengan ahli kubur, kemudian kita cakap dengan dia, benda ni mana boleh istighathah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ni amalan syirik. Kita tak kata dia musyrik, kita kata ni amalan syirik. Dia kata apa? Mulut kami seru ahli kubur, minta dengan ahli kubur, tapi hati kami hakikatnya minta dengan Allah. Yang penting iman. Jadi amalan dia tak salah, tak boleh ditegur. Itu saya buat status, satu kepincangan dan satu pola pemikiran yang sesat ataupun yang songsang sekarang. Bila kita tegur orang buat salah, yang tegur ni dikira busuk hati, su'uzzan, suka bid'ahkan orang, suka kafirkan orang, suka inikan orang dan sebagainya. Yang buat salah dibela. Tak apa, asalkan hati kamu baik. Dan hujahnya bawa. Mereka akan bawakan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang dijadikan sebagai syubhat untuk kelirukan kita. Sebab memang dalam hadis, kadang-kadang hadis menyentuhkan iman berkaitan dengan hati, kadang-kadang iman berkaitan dengan amalan dan sebagainya. Cara ahli bid'ah adalah mereka hanya mengambil part tertentu daripada ayat Quran, daripada hadis. Yang lain apa? Yang lain akan ditakwilkan sesuai dengan apa yang mereka nak ambil. Ini kaedah yang sama digunakan dalam semua kumpulan. Jadi ayat Al-Quran diambil apa yang mereka nak ambil, dijadikan itu sebagai ayat yang asas yang dikatakan sebagai muhkamat. Manakala apa sahaja yang berlawanan dengan apa yang mereka nak ambil dikata sebagai ayat-ayat, sama ada dikatakan sebagai tasyabihat, atau kata perlu dikatakan itu sebagai majas, atau macam-macam alasan. Yang penting perlu sesuaikan dengan apa yang mereka nak ambil. Berbeza pada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak akan memutuskan satu perkara kecuali setelah mereka kumpulkan nas pada setempat, tengok pada semua sekali, baru mereka putuskan. Sebab itulah kita tengok pada bab ni sekalipun. Kenapa kita akan nampak Jaham bin Safwan, dia datangkan juga hujah, ada ayat Quran dan hadis-hadis yang diguna pakai. Dan kaul yang ketiga, mana beza kaul ni, kaul Abu Mansur dengan kaul Jaham bin Safwan. Jaham kata cukup kenal, Abu Mansur kata tak. Abu Mansur kata wajib beriman dan yakin dengan apa? Dengan segala ajaran Islam, dengan Allah dan segala ajaran Islam. Dia dah jadi seorang mukmin. Itu asasnya. Dia wajib tasdiq. Sebab tu dalam kumpulan ni ada istilahnya seorang mukmin, mukmin dunia, kafir dunia, mukmin akhirat. Sebab apa?
Iman yang sebenar ialah tasdik dengan hati. Kalau dia tak ucapkan lagi kalimah la ilaha illallah kat dunia ni, tapi dia kenal Allah, dia yakin Allah tu benar, Islam ni benar, dia yakin semua sekali, tapi tak beramal lagi, dia dah kira beriman. Iaitu dia kat dunia ni dihukumkan sebagai dia sebagai orang kafir, tapi hari akhirat dia seorang yang beriman. Ini hasil daripada ta'rif iman. Adanya orang kata mukmin kafir dunia, mukmin akhirat. Ini satu istilah yang silap. Kadang-kadang bila disyarahkan perkara ini, dikatakan mukmin kafir dunia, mukmin akhirat. Artinya seorang tu dia masuk Islam dengan secara dia dah ucap kalimah la ilaha illallah secara sembunyi, kemudian orang tak tahu, orang hukumkan dia sebagai kafir, kemudian meninggal dalam keadaan itu. Siapa pun kata Islam, tak ada masalah tu. Masalahnya ialah orang kafir di dunia, jelas dia kafir, dia tak ucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi dia dah yakin. Betul, bagi golongan ni, golongan Jahmiyah ma'rifatullah, siapa saya kenal Allah, cukup kenal Allah, dah kira beriman. Bagi golongan Karamiyah, siapa saja ucapkan ikrar, dia dah kira beriman. Bagi golongan di kalangan sebahagian yang mengambil kaul bahawa iman itu adalah tasdiqu qalbi, iaitu membenarkan dengan hati, cukup membenarkan dan yakin dengan kebenaran Islam, terima, dia dah kira beriman walaupun dia belum ucapkan. Namun apa beza ucapkan? Bila diucapkan, kata mereka, maka barulah kita hukumkan dia sebagai Islam menurut kehidupan dunia, hukum dunia, itu hukum fiqahnya. Kalau tak ucapkan, dia dah beriman di sisi Allah, tapi di sisi kita, dari segi hukum hakam dunia ni, dia tak dapat lagi hak. Disyarahkan juga dengan ayat-ayat Quran. Kita tak nak cerita tentang logik tak logiknya pandangan ini. Kita cerita apa yang salaf kata. Ni first kali dalam bab ni. Bab akidah ni bukan cerita bab logik lawan logik. Ramai orang bila bab debat ni, kita berdebat bab logik. Kita tak cerita bab logik dulu. Cerita apa yang Nabi kata, apa yang Allah kata, apa yang salaf kata dahulu. Baru kita ceritakan, baru kita iakan atau melogikkan pandangan salaf. Kita bab akidah ni bukan bab kita bagikan logik dulu, bagi formula dulu, tolak. Tak. Ini kemudian. First sekali ialah kita perlu tahu apakah ayat Quran berkaitan, apakah hadis Nabi berkaitan. Kebetulan ayat Quran dan hadis kita bincang banyaklah dalam kitab ni. Kemudian baru kita buat kesimpulan, dan selesai daripada faham kaul salaf dengan ayat Quran, dengan hadis dan juga kaul-kaul asar daripada salaf semua sekali, baru kita pergi kepada step seterusnya, menolak syubhat-syubhat. Ramai orang silap dalam belajar akidah ni, dia mula dengan apa? Dia mula dengan tolak syubhat. Terjun dengan dalam bidang akidah, seronok sebab apa? Sebab tak boleh bantai orang. Boleh seronok dan sebagainya, menyebabkan perkara-perkara asas kadang-kadang tidak dikuasai. Itu yang berlaku kepada kaedah Ahlul Kalam. Ahlul Kalam tujuan asalnya adalah terjun, mereka buat Ahlul Kalam tujuan untuk lawan dengan ahli falsafah. Mereka bermula dengan apa? Bermula dengan perdebatan. Mula dengan debat, tolak ahli falsafah. Mereka bincangkan falsafah kata Tuhan tak wujud, mereka kata Tuhan wujud, contohnya. Jadi menggunakan cara falsafah. Lama-lama, oleh kerana tidak didasari oleh asasnya ada dalil Quran dan Nas, lama-lama mereka jadikan apa yang mereka debatkan ni, asalnya mereka kata apa yang mereka sampaikan ini adalah qat'iyat. Untuk cakap dengan siapa? Cakap dengan golongan falsafah. Wujud ni qat'iyat. Benda logik kata Allah ni mesti qat'iyat. Dan juga sifat-sifat yang lain. Ini qat'iyat, asalnya begitu. Namun oleh kerana tidak jadikan dasar awalnya adalah ayat Quran dan hadis, menyebabkan mereka tersilap bila sampai perbincangannya dah jauh, dah lama, rupa-rupanya kaedah mereka ada pertembungan dengan ayat Quran yang Allah dah turunkan. Cerita tentang mukhalafatuhu lil hawadis, dah cerita dah. Okay. Cantik semua, tak ada masalah. Dalam perdebatan dan lawan dengan golongan ini dan itu sebagainya. Okay. Untuk sama tolak golongan yang mutasyabih, golongan mujassimah, golongan musyabbihah yang samakan Allah makhluk sebagainya, gunakan kaedah yang benar dan tak salah pun ayat Quran. Namun lupa kat mana? Mereka lupa. Oh rupanya bila jumpa balik apa kaedah mereka, digunakan kata-kata mereka untuk dibawakan ayat Quran yang mengisbatkan sifat-sifat khabariyah yang bertentangan dengan kaedah yang mereka dah debatkan dengan golongan ini. Akhirnya mereka kata ayat-ayat khabariyah, ayat-ayat berkata sifat Allah ni ayat-ayat mutasyabihat, mesti maknakan seperti kami. Sebab itu dijadikan ada terjadi bahawa golongan Ahlul Kalam secara keseluruhannya tauhid pada mereka hanya bab mentanzihkan dan menafikan. Jadi Jaham bin Safwan ni tajuk luar tajuk sikit tapi untuk pengetahuan.
Jaham bin Safwan nafikan semua nama dan sifat. Itulah tauhid pada mereka, iaitu mentauhidkan Allah, bersihkan Allah daripada bersamaan dengan makhluk. Fokus mereka ialah jangan samakan Allah makhluk. Sama juga fokus kita. Tapi kita ada dua, kita ada nafi dan ada isbat. Selain daripada bersihkan Allah daripada bersamaan makhluk, kita juga perlu ikrar dan terima apa yang Allah beritahu. Isbatkan apa yang Allah beritahu. Tapi bagi ahli kalam, kesilapan mereka ialah mereka terlalu fokus kepada mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala dan melupakan bab isbat. Menyebabkan Jaham bin Safwan tolak semua nama dan tolak semua sifat. Tinggal Allah wujud je. Wujud Allah tak sama dengan makhluk. Kalau nak kata nama, kan nama ada macam nama makhluk. Nak kata sifat, Allah ada sifat, makhluk pun ada sifat. Asyik tolak semua sekali. Datang Mu'tazilah, dia kata sifat tu ya, nama boleh tak bersama makhluk nama. Cuma nama tu jangan bagikan makna. Kalau bagi bagi golongan Mu'tazilah, asmaul husna maknanya apa? Maknanya Allah. Semuanya kembali pada Allah. Bunyi sahaja lain. Dari segi bunyi lain, tapi tidak boleh dimaknakan. Kalau maknakan artinya dah ada sifat. Dia nak nafikan sifat. Jadi dia takwilkan semua nama tadi kepada apa? Kepada satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi yang mana dah lama duduk dengan golongan Mu'tazilah, beliau mewujudkan kaedah, mana sifat 20 lah. Kaedah 4 jenis sifat, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Abu Hasan tak sebut ma'nawiyah. Abu Mansur yang terlalu ma'nawiyah. Abu Hasan hanya ada tiga sifat, dan ada sifat yang keempat yang bersifat jami'. Itu dalam kitab Abu Hasan Al-Asy'ari yang saya tak nak ajarlah detail begitu. Namun tujuan beliau adalah untuk mengilzamkan golongan Mu'tazilah untuk terima sifat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Dia wajibkan golongan Mu'tazilah untuk terima. Beliau bukan bertujuan untuk menafikan sifat yang lain. Sebab tu ada sifat yang kelima, sifat jami'ah. Sebab tu kita dapati bahawa ramai di kalangan Asy'ariyah yang awal tidak menafikan istiwa Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai semua tidak menafikan istiwa, tidak menafikan sifat-sifat khabariyah yang banyak. Cuma mereka hanya mentakwilkan ayat-ayat berkaitan sifat-sifat af'al. Sifat af'al Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah. Itu sahaja. Itu pun dengan cara yang sangat beradab dengan nas. Kalau kita lihat, ini peringkat awal. Yang sekarang ni idea hujungnya sama Mu'tazilah, menafikan siapa yang kata Allah istiwa dah jadi mujassimah sebagainya. Ini idea yang mutakhirin. Okey, saya tak nak sentuh bab tu sangat, sebab tajuk tu dah kita bincangkan banyak kali. Okey, yang penting kaul ini sekalipun kita katakan salah, silap. Tasdiq mengatakan bahawa hanya tasdiq dengan hati, walaupun betul kalau dikatakan dari segi bahasa. Jadi kita akan dapati bahawa semua ni sama ada kaul Imam Abu Hanifah bersama ataupun Abu Mansur Maturidi, mereka akan kesilapan. Kenapa mereka boleh keluarkan begitu? Mereka ambil makna iman dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ta'rif iman pada mereka dari segi bahasa adalah tasdiq. Seperti mana yang ayat adik-beradik Nabi Yusuf berkata kepada Yakub, kamu tak akan percaya dengan apa yang kami sampaikan. Seperti mana yang kita bacakan pada minggu, kita dah bincang pada minggu lepas. Tu ada. Okey. Yang penting sekarang ni anda padam dulu. Kita nak tinggalkan ni saja, perbincangan ini saja. Ini dah kira ulang berapa kali dah ni. Tapi benda ni penting. Okey. Kaul ni jelas salah. Jelas salah. Tapi Al-Imam Ibn Abi Iz rahimahullah ambil helaian kertas yang banyak untuk mengatakan bahawa tak semua orang yang mengatakan begini bermaksud menolak amal. Sebab apa? Sebab puncanya kaul ini juga dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi golongan Murji'ah kita pangkah. Tapi bila sampai kepada Abu Hanifah pun kata macam ni, menyebabkan Al-Imam Ibn Abi Iz rahimahullah terpaksa menghuraikan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah bukan nak sujud dengan golongan Murji'ah. Dari segi zahirnya sama lafaz, tapi maksudnya sama macam di atas. Sebab itulah itu yang kita baca, ini yang kita nak bacakan pada hari ini. Jadi kata Imam Abu Dabil Ais, walaupun Imam Abu Hanifah kata iman itu adalah apa yang diyakini dengan hati dan ikrarkan dengan lisan tanpa memasukkan amal dengan anggota, beliau kata maksud Imam Abu Hanifah pun sama macam golongan pertama. Sebelum pergi lebih jauh, kita kata macam apa pun maksudnya, tetap kaul tu salah, tetap ta'rif tu silap. Sebetulnya golongan yang di kalangan fuqaha yang mengambil pandangan ta'rif iman dengan ta'rif ini, sedangkan mereka bermaksud tidak mengeluar, bukanlah mereka memaksudkan amal jawarih itu yang dikeluarkan ataupun tak penting, mereka dinamakan sebagai murji'atul fuqaha, dengan nama murji'ah dari kalangan sebahagian fuqaha. Ya, untuk bezakan mereka dengan golongan murji'ah yang tolak amalan secara total dan mengatakan bahawa iman mereka sempurna seperti Imam Abu Bakar dan sebagainya. Golongan murji'ah fuqaha, mereka bukanlah menolak amalan, namun mereka melihat bahawa amalan itu sebagai syarat sah iman, bukan rukun, sebahagian daripada entiti dan rukun iman. Jadi wajib tak wajib juga, cuma cara mereka menafsirkannya, walaupun kita kata salah, tetap salah, tapi untuk kita, bila kita tahu mereka salah dalam menafsirkan, kita juga tidak mengungkapkan kata-kata atau menghukumkan mereka dengan hukum yang lebih daripada apa yang mereka terangkan. Puncanya kenapa? Puncanya kerana ta'rif ini zaman kemudian yang kita sibuk betulkan perkataan betul-betul. Zaman dulu mereka sebutkan secara spontan. Itu menyebabkan ta'rif iman ni, mereka selalu sebut secara spontan. Semua sekali nak cerita tentang ta'rif iman yang sempurna, iaitu ketiga-tiganya, iaitu hati, perkataan dan juga perbuatan. Okey. Maknanya apa? Kalau orang tu ucapkan kalimah la ilaha illallah, ucapkan kalimah la ilaha illallah, dia yakinlah dia masuk Islam, la ilaha illallah. Kemudian sejak daripada hari itu tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah buat haji, tak pernah apa semua sekali. Langsung dia tak ada amalan langsung. Dia tolak amalan sepenuhnya. Dia dikira beriman ke tidak? Islam ke tidak? Ditolak. Memang ditolak, dia tak beramal langsung. Masuk Islam, ucap sekali dia semua hidup dia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bincang kait dengan amalan ini. Kemudian memang tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah haji, tak pernah buat apa-apa yang menunjukkan dia orang Islam. Iman dia sah tak sah? Syahadah dia sah tak sah? Penting tu, penting. Okey, sebab itulah dalam bab ta'rif iman ni, nanti kita akan bincangkan lagi. Pertama, iman yang memasukkan seorang Islam. Dan kalau tinggal amalan secara total semua sekali, Islam dia tak kekal, iman dia belum sempurna. Sebab itulah mukadimah, kalau dia ucap kalimah la ilaha illallah, dia nak beramal tapi tak sempat beramal, meninggal, atau nak ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memang nak terima agama Islam, kemudian dia dicolek hantar ke tengah hutan, tak tahu macam mana nak beramal. Okey. Jadi dia dikira beriman. Namun kalau dia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tak beramal langsung, sedangkan dia berada dikelilingi oleh orang Islam, imannya tidak sah. Ada orang berhujah dengan apa? Hadis Nabi SAW. Golongan yang ambil tarikh kedua. Dia kata, Nabi kata, ya am, kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Nabi berkata kepada Abu Talib, wahai am, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Inilah dia kalimah yang aku akan berhujah di depan Allah. Aku hujah untuk kamu di depan Allah. Masa tu Abu Talib nak meninggal. Jadi Nabi kata, kalau kamu ucapkan kul la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah, cukup. Aku akan berhujah depan Allah, saya beriman. Dia kata, maka tak perlu amal. Macam mana nak jawab? Sebenarnya syubhat banyak, bukan satu. Sebab tu saya kata
Selalu saya cakap dengan kawan-kawan yang belajar, jangan pergi debat dulu. Banyak dalil-dalil, kalau kita tak tahu asasnya, kita akan jumpa, kita rasa terkejut. Okey, Abu Talib tadi. Nabi kata, wahai Abu Talib, berkatalah la ilaha illallah. Wahai bapa saudara, kata la ilaha illallah. Cukup. Kalimah inilah kalimah yang aku berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pun suruh amal. Bezanya apa? Bezanya Abu Talib berada dalam keadaan yang memang tak mampu beramal. Kemampuan dia ketika itu hanyalah untuk ucap kalimah la ilaha illallah, bukan seorang mukallaf yang mampu beramal. Kalau dia ucap selepas tu dia hidup, katalah tak jadi nak mati. Tak jadi mati. Panjang umur. Dia kena amal tidak? Kena beramal. Tak boleh, sebab tu itu bukan hujah. Sebab apa? Sebab Abu Talib sedang berada di dalam keadaan nazak, berada dalam keadaan berdepan dengan maut. Sama juga Nabi suruh kepada gulam, anak Yahudi yang nak meninggal, Nabi suruh la ilaha illallah. Ayah dia kata ati' Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim, taat pada Nabi Muhammad. Dia pun ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi kata alhamdulillah yang telah selamatkan dia daripada api neraka. Sebab apa? Sebab keadaan begitu. Tapi kalau orang yang masuk Islam kemudian kata tak payah beramal lah, langsung tak terima amalan, tak sah imannya, tak sah kalimah dia. Sebab kalimah la ilaha illallah itu hanya satu pembuktian, sebagai salah satu buktian, tidak bererti ianya menolak kewajipan beramal. Okey, amalan macam mana yang jadi sebahagian dari iman? Amalan pula. Anda nak kuatkan dulu pahaman tentang ahli sunnah sebelum kita rad. Amalan macam mana yang kita sebahagian dari iman yang kata kalau nampak amalan tu artinya dia seorang beriman. Kita tiga sebelum tu. Kita ada amalan hati. Yang kedua ikrar lisan, yang ketiga amal dengan anggota. Okey, tiga ni kalau tak ada tak sah. Dia jadi macam satu ada ulama sebut sebagai rukun. Kalau rukun orang fikir hampir rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, dia pening kepala pula bercampur dengan kat rukun. Sebenarnya satu entiti, satu takrif lah. Mana iman. Iman tiga ni tak ada. Kalau orang hanya ucap kalimah la ilaha illallah, hatinya kufur, dia munafik, bukan beriman. Kalau orang hanya yakin dengan hati, tak ucap kalimah la ilaha illallah, dia jadi macam Abu Talib, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid, dan juga kumpulan-kumpulan dia yakin dengan kebenaran Islam. Dia jadi macam Fir'aun, jadi macam kumpulan orang-orang yang yakin tapi tak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalau dia cuma kenal, dia jadi macam iblis. Dia jadi macam iblis, kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalau dia cuma beramal tapi tak ucap kalimah la ilaha illallah, dia pun tak sebut kali, tak jadi juga kita nampak orang kafir dah tiba-tiba datang masuk masjid semayang. Kan? Sebab apa sebab tu? I rasa badan ni jadi sedap lah kalau buat gerakan macam ni tu. Kita kata ini juga tidak Islam. Jadi tiga-tiga mesti ada. Tiga mesti ada. Tak boleh tak ada. Ulama samakan macam tiga perkara ni macam 3 rakaat lah. 3 rakaat waktu maghrib. Macam solat maghrib mesti ada tiga rakaat. Tak boleh buang 1 rakaat. Buang 1 rakaat tak jadi maghrib. Kan? Kita solat maghrib 2 rakaat boleh tak? Tak boleh. 1 rakaat pun tak boleh. Dia mesti tiga-tiga. Kalau terlambat, tak apa, tambah. Tambah kemudian. Tak boleh dipisahkan. Begitulah keadaannya. Kalau pisah satu, tolak satu rakaat, buang 1 rakaat, tak sah lah, tak jadi maghrib. Solat juga, tapi solat yang tak sah. Solat tak sah, tak jadi maghrib. Macam itulah keadaannya. Kalau orang tolak bab hati saja, dia jadi munafik. Orang tolak bab lisan, jadi kafir. Kafir tak ikrar. Tolak bab amal, jadi murjiah. Golongan yang dia tak akan jadi ahli sunnah sempurna. Ahli sunnah sebenarnya mengatakan bahawa 3 perkara ini mesti ada. Okey, amalan. Amalan macam mana yang jadi dia sebahagian beriman? Kita nampak dia beramal, dia beriman. Amalan Islam dulu. Betul? Amalan Islam. Amalan bukan semua amalan. Semua orang beramal, tapi beramal dengan amal Islam. Ajaran Islam. Ajaran Islam yang macam mana yang sebahagian beriman?
Betul lah tu, antaranya solat. Tapi macam mana? Apakah formula kata amalan, macam amalan apakah yang jadikan dia sebagai beriman? Okey. Tolong anak yatim. Bantu anak yatim. Amal Islam ke bukan Islam? Islam, betul? Angkat barang imatatul adza, buang barang-barang yang halang kat jalan, angkat duri dan sebagainya. Islam ke bukan Islam? Islam. Buat baik dengan ibu bapa. Islam tak Islam? Islam. Bantu janda dan juga ibu tunggal. Bantu betul, bukan terkejut. Bantu betul, maksudnya bantu orang ada kesusahan. Okey. Sebahagian daripada Islam ke bukan? Sebahagian daripada Islam. Okey. Okey. Kita tahan sekejap. Okey. Okey. Banyak bab boleh bantu. Itu ide. Okey. Banyak amalan-amalan dalam Islam, betul? Tapi kalau ada orang kafir yang bantu anak yatim, buat kebajikan semua sekali ni, kita kata amalan sebagai iman, dia ni beriman ke tidak? Kalau salah faham juga jadi masalah kedua. Orang kata, kalau orang kafir buat baik sekali, dia ni lebih layak masuk syurga daripada yang Islam yang jahat, kacau orang, bunuh orang atau sebagainya. Kan ada tak orang faham macam tu? Kata ada orang kafir baik, orang Islam yang jahat. Ada, betul tak? Macam. Amalan yang dikatakan amalan yang masuk bab iman adalah amalan syariat ada dua. Satu, amalan yang disyariatkan dan dianya ada pada tabak, ada pada fitrah manusia. Sebelum Nabi ada sekalipun memang amalan itu dikira sebagai amal kebaikan. Ada pada syariat dulu dan ada pada kemanusiaan. Hormat ibu bapa, sayang ibu bapa, jaga anak, bukan akhlak-akhlak yang semua sekali ini adalah amalan yang mana? Amalan yang bukan jadi khususiah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia amalan yang dikongsi oleh kemanusiaan. Islam, sebab tu bab akhlak ni Allah kata innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya dah ada dah. Tambahkan lagi kesempurnaan. Ada sebahagian benda-benda yang dianggap mulia, belum mulia, datang Islam lengkapkan, sempurnakan. Ada yang memang dah sedia mulia, Islam ikrarkan, jadikan dia sebagai ibadat. Ini amalan ini bukan sebahagian daripada amalan yang kita kata amalan yang menunjukkan dia beriman atau tak beriman. Namun dia amalan yang akan menambahkan iman. Dia akan menambahkan iman atau mengurangkan iman pada kesempurnaan yang akan kita bincangkan nanti tajuk pada muka surat nanti. Ada tajuk yang akan kita bincangkan. Saya pun tak tanda. Kitab Arab saya dah baca. Mana kitab yang terjemahan ni sebelum baca. Tapi kita akan berdekatan ni. Kita akan dalam 2 minggu lagi kita akan bincangkan. Ya, amalan-amalan begini, amalan yang menambahkan kesempurnaan iman, tapi itu bukan tanda iman. Amalan yang dikatakan amalan yang sebahagian beriman adalah amalan yang menjadi khususiah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Salat, zakat, puasa, haji, zikir. Amalan yang memang hanya diketahui melalui nas. Memang Nabi, kalau Nabi tak ajarkan dan Nabi tak katakan ini sebagai agama, orang pun tak tahu. Walaupun amalan itu pernah disyariatkan pada umat terdahulu. Puasa Allah syariatkan pada umat dahulu, tapi puasa yang Nabi bawakan puasa yang tak sama dengan dulu. Adanya perbezaan sifat dan sebagainya. Solat yang Nabi bawa, yang Nabi ajar, walaupun zaman dulu, zaman Maryam pun ada rukuk dan sujud, Nabi Zakaria pun ada solat, Zakaria sedang solat di mihrab datang, tapi solat yang pada zaman itu syariatnya tak sama dengan solat yang Nabi ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji zaman dulu ada haji, tapi tak sama dengan haji Nabi kata khudhu anni manasikakum. Jadi amalan yang menjadi khususnya ini ialah amalan yang dikatakan bahawa wujudnya itu menunjukkan dia beriman. Kalau orang tu tolak, dia tolak untuk tolak secara total amalan ni, dia dikira boleh jadi kufur. Orang kata tak wajib semayang, tak nak semayang, langsung malas lain, tak nak sebab malas, tapi dia kata solat ni tak wajib, bukan sebagaimana Islam, tak nak buat langsung, jadi kafir, menolak.
amalan-amalan khusus yang dibawa yang menjadi khususnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbincangan bab ni lah. Jadi ikrar, tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan, amal dengan anggota badan. Okey. Perbincangannya yang dalam bab ini, masalah pada apa? Masalah pada Imam Ibn Abil Iz rahimahullah, beliau bincangkan dengan panjang. Beliau kata sebenarnya pandangan yang kedua sama dengan pandangan pertama. Okey, kita tengok pada muka surat 112. Oh, minta maaf, 110. Kita ulang balik ni. Sebab apa tajuk ni? Dah lama kita cuti. Dan takut bila kita masuk terus ke depan, takut jadi lupa. Jadi kita ulang balik yang asas ni supaya kita faham, kemudian baru kita nampak perbincangan yang lebih panjang. Okey, tengok pada surat 10 pada perenggan terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah, perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain dalam kalangan ahli sunnah. Cantik ayat beliau. Maksudnya ahli sunnah jelas dah pandangan atas. Tapi perselisihan yang berlaku pada Abu Hanifah di kalangan umat imam-imam ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, adalah perselisihan luaran sahaja. Artinya zahirnya, lafaznya sahaja berbeza, maksudnya sama. Ini pandangan Al-Imam Ibn Abil Iz rahimahullah. Dan saya dah kata banyak kali, pandangan beliau kemungkinan beliau tersilap. Tapi yang beliau maksudkan betul. Cuma kata luaran sahaja, jadikan apa? Akan jadi kata membenarkan takrif yang kedua. Kita kata pandangan Abu Hanifah, apa yang Abu Hanifah katakan dah salah dari segi lafaznya. Namun maksud beliau begini, tak apalah. Tapi kalau kata beza ni hanya beza nampak luaran sahaja berbeza, mana khilaf suri, artinya apa? Dua-dua betul. Jadi kat situ yang kita katakan kesilapan al-imam. Tapi perbincangan semua sama. Cuma beliau ingin mempertahankan al-Imam Abu Hanifah agar tidak dimasukkan atau disamakan dengan golongan Murji'ah. Lepas tu beliau kata perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain adalah dalam kalangan ahli sunnah adalah perselisihan luaran sahaja. Ini kerana perselisihan adalah sekitar sama ada amalan anggota itu menjadi syarat iman di hati atau menjadi sebahagian daripada iman. Khilafnya kat mana? Kata imam yang lain kata amalan itu adalah sebahagian daripada iman. Dia adalah sebahagian daripada iman. Manakala Imam Abu Hanifah kata amalan walaupun tak dimasukkan takrif, bukan sebahagian daripada iman, tapi dia adalah syarat kepada sahnya iman. Tak ada amalan mana sah iman seseorang. Jadi beliau istilahkan ini syarat. Dalam lafaz yang lain sebenarnya lafaz yang betul ialah amalan adalah bukti kepada keimanan. Jadi kalau seorang tu dia beriman dengan hati, mesti dibuktikan dengan amalan. Jadi amalan tu wajib juga, tapi sebagai bukti ataupun sebagai syarat. Kita dah bezakan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat rukun, kalau tak ada dia tak jadi. Syarat kalau tak ada dia jadi berdosa. Jadi berdosa macam mana? Tapi dia masih lagi dia tidak dinamakan dengannya. Contohnya kalau rukun solat, kita tak rokok takkan dipanggil solat. Kita tak sujud takkan panggil solat walaupun kita berdiri dan kita duduk semua sekali. Tapi rokok tak nak rokok atau tak nak sujud atau tak nak i'tidal, itu bukan solat. Sebab dia rukun solat, tak boleh tinggal. Tapi kalau syarat, solat sempurna dah. Solat dah. Solat. Tapi kena ulang balik. Tadi rupanya tak ada wuduk. Jadi apa? Dia tinggalkan syarat. Syarat tadi, wuduk tadi, orang panggil solat juga dia solat. Tapi kerana tak ada wuduk, solat dia tak sah juga. Jadi kata Imam Ibn Abil Iz, sama je. Imam Abu Hanifah dengan yang lain sama. Sebab Abu Hanifah jadikan amalan ini sebagai syarat sahnya iman. Manakala imam yang lain mengatakan bahawa ianya adalah sebahagian daripada iman. Di samping mereka sepakat mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman. Ini bila tolak awal. Kumpulan yang sesat bab ni juga ialah golongan Khawarij. Khawarij kata buat dosa besar, keluar dari Islam. Jadi kata Imam Ibn Abil Iz, awal-awal lagi keluar dulu Khawarij yang kafirkan. Murji'ah pun tak kafirkan, Abu Hanifah pun tak kafirkan golongan seperti golongan Khawarij,
tak kafirkan orang buat dosa besar, dan ahli sunnah pun tak kafirkan orang buat dosa besar. Okay, tinggal apa? Tinggal kedudukan yang tak kafir ni kat mana? Apakah perbincangan lebih detailnya? Okey. Sebaliknya orang itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kurungan tuliskan al-masyiah, berada dalam masyiah, berada dalam al-masyiah. Kita lah jumpa istilah ni. Saya kalau lebih seronok, saya ulang-ulang balik, pihak penterjemah sebaik-baiknya kekalkan lafaz ilmiahnya, berada dalam masyiatillah, berada dalam masyiah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istilah ilmu. Maknanya apa? Kalau seseorang itu buat dosa, sebesar mana sekalipun dosanya, selagi dia belum buat syirik, sebelum dia kufur, dia berada dalam masyiah. Artinya berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ampunkan, Allah ampun. Allah nak azab, dia Allah azab. Sebab Allah kata innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dah isytihad, Allah kata Allah takkan ampunkan dosa orang yang syirikkan Allah, itu meninggal dalam keadaan syirik, takkan ampunkan bila dia meninggal. Tapi Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampunkan dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya orang itu berada dalam apa? Masyiatillah. Dia pakai ahlul masyiah, buat dosa besar tapi tak sampai tahap syirik, itu nama ahlul masyiah. Jadi orang buat dosa besar, orang yang berzina, orang yang membunuh orang sebagainya, mereka ni tak kafir. Sama ada pandangan pertama atau pandangan yang kedua, semua kata tak kafir. Golongan Khawarij kata kafir dengan dosa besar tadi. Apa beza pandangan Khawarij dengan Ahlussunnah? Ahlussunnah dosa besar tak kata kafir, tapi ada amalan yang syarak kata kafir, kafirlah. Atau sembah selain Allah, kafirlah. Bezanya apa? Murji'ah tolak amalan total, tak boleh kafir asalkan amalan tak kafir. Khawarij pula asalkan buat dosa besar semua kafir. Ahlussunnah kata tengok pada dalil. Ada amalan yang dalil kata kafir, kafirlah. Kalau yang amalan-amalan dosa sebesar mana sekalipun tapi tak sampai pada syirik, yang tak, dalil kata tak berada dalam masyiah, mereka tak dikafirkan. Jadi orang yang melakukan zina, orang yang merompak, orang yang derhaka dengan ibu bapa, dan orang yang meninggal kerana bawa dosa-dosa ini, selagi tak dosa syirik, dia berada dalam masyiatillah, berada dalam masyiatillah. Sebab itulah perempuan yang pelacur yang beri minum kepada anjing, dia apa? Ahli masyiah. Tapi Nabi beritahu dah, sebab wahyu beritahu dia, Allah dah ampunkan, Allah masukkan dalam syurga. Orang yang tak, bukan bererti cukup amalan itu, tak. Dia berada di ahli masyiah, dia beriman, dan amalan dia hanya sikit kebaikannya, kejahatannya banyak dia buat, tapi iman dia yang sedikit itu kuat ketika itu, sehingga Allah lihat pada dia, Allah pandang pada amalan dia yang sedikit tersebut, dia berada masyiatillah, Allah nak ampunkan dia, Allah ampunkan dia. Jadi kita tidak mengkafirkan orang yang buat dosa besar, tapi amalan-amalan yang syarak kata siapa buat jadi kafir, sembah selain Allah, sujud pada selain Allah, minta tolong pada selain Allah, iaitu minta istighatsah selain Allah, memang syarak sebut kerana ini sebahagian daripada ini, maka yang syarak sebut kafir, maka amalan itu kafir. Dalam keadaan masih lagi kita berjaga-jaga, mungkin orang tu buat tersilap. Al-Imam, kita tengok pada perbincangan ulama salaf, selalu mereka bagi contoh amalan yang jadi kafir ni apa? Contoh orang yang melompat dan menginjak-injak Al-Quranul Karim. Ambil mushaf, dipijak, dimaki Allah dan Rasul, dipijak. Jadi dia ni Islam, dia kafir tak kafir? Pijak Quran, amalan yang menunjukkan bahawa dia kafir, kufur, menghina orang yang mencela Allah, mencela Rasul, dan juga mencela sumber agama iaitu Al-Quran, dia kafir, tak ada syak lagi. Amalan itu sendiri menjadikan dia kafir sebab tak ada syak dalam hati dia. Tapi kalau orang jalan-jalan terpijak Quran, atau orang buta pijak Quran juga, orang buta jalan-jalan pijak atas Quran, kafir tak kafir? Tak kafir, sebab ada qarinah yang jelas bahawa amalan dia ini tidak disengajakan, tidak dikehendakkan. Orang sujud depan capal, contoh sujud depan lambang capal, kalau sujud pada capal confirm kafir, tak ada syak. Tapi sekarang dia kata apa? Ada yang sujud sebab apa? Tak tahu pun, tak pernah capal tak tahu, dia nampak lambang tu dia semayang je.
Ada orang langsung tak ambil tahu. Takkan nak kena kafir? Orang masuk masjid, bukan dia tengok capal tak capal. Dia pun tak perasan. Oh, capal rupanya. Datang kemudian. Saya antara yang tak perasan. Saya minta maaf, saya antara yang tak perasan. Kalau isu ni tak panas sangat, tak dibincangkan ni, tak perasan sangat benda-benda macam ni. Kita tak kisah pun dengan benda-benda begini. Jadi, orang yang tak perasan. Atau yang kedua, orang yang jahil. Tak tahu apa. Asalkan siapa, tok guru mana buat ke, siapa yang buat semua sekali, ikut je lah. Jahil tak tahu apa. Ini bukan jahil selamat. Maksudnya, tapi kita tak boleh kafirkan dulu. Yang ketiga, yang buat ni orang yang alim. Orang yang dia tahu tu capal kat depan tu. Dan sujud. Tapi masalah syubhah. Dia ingatkan ini ambil berkat. Boleh ambil berkat cara begitu. Belum lagi kita boleh kata kafir. Tapi kalau dia kata, kalau dia betul-betul sujud tu dia tahu, dia memang kata ni boleh sebagainya, sujud pada Allah, selain Allah boleh, dia kata selain Allah boleh dengan alasan sekian, jadi kafir lah. Tapi kalau dia kata dia sujud kepada Allah, cuma lambang tu dia nak tengok ke, nak ingat bernabi ke sebagainya, inilah nama syubhat. Syubhat yang ada pada sebagian umat zaman sekarang adalah suatu perkara yang kufur pada umat dahulu. Kadang-kadang kejahilan yang ada pada satu umat. Kita akan jumpa nanti masalah kat mana. Kita akan bertemu dengan setengah daripada masalah. Ulama' kata ini adalah kufur yang sarih. Siapa buat saya confirm dia kafir. Takkan orang Islam kata macam tu. Tapi kalau kejahilan umat Islam sampai pada tahap tertentu menyebabkan sebahagian pada amalan yang umat kemudian dibuat yang dikategorikan oleh ulama' dahulu sebagai kufur yang sarih, tapi sebenarnya dia jahil. Al-ma'lum min ad-din bidarurah. Orang Islam mesti tahu punya benda wajib. Kalau dia ingkar mesti dia bukan orang Islam. Okay. Yang zaman dulu sifatkan begitu, kadang-kadang zaman sekarang jadi syubhat. Mengingkari kewajipan pakai tudung, tutup aurat, contoh. Zaman dulu kufur, tak syak lagi. Ulama semua kata orang yang mengingkari tutup aurat kufur. Zaman sekarang berapa ramai orang yang memang dia kata aurat yang tak wajib nak tutup, betul tak? Ada kejahilan yang sampai ke tahap begitu. Sebab tu kadang-kadang ada kawan-kawan kata, Ustaz, kalau Ustaz katakan ada ke orang yang memang di kalangan orang alim dia buat benda kita kata boleh ampun, boleh lagi kata dia ada syubhat. Kita bukan kata ya dan tak kata tidak. Perlu lihat kes ini secara spesifik. Sebab tu masalah-masalah begini kita hukumkan pada amalan itu jelas. Manakala pada personal, kalau dibuat satu amalan yang memang tak ada syak lagi, tak ada keraguan bahawa dia ni buat dengan sengaja dan dia tahu, kufur lah. Kufur dari segi hukumnya. Namun kalau dibuat masih lagi ada syubhat-syubhat tertentu, kerja kita adalah terus-menerus berdakwah, sampaikan. Dan kalau kita rasakan bahawa amalan ini sampai kufur sekalipun, dan kita hukumkan secara peribadi, ya secara peribadi. Dia meninggal, yang kita solatkan sebagainya, itu peribadi. Tapi tidak sampai pada tahap kita menghukumkan seolah-olah kita ni kita mentakfirkan umum. Ini perkara yang sangat perlu kita perhatikan. Berhati-hati dalam bab takfir. Ahlussunnah sangat jauh daripada takfir. Maksudnya hanya mengkafirkan orang-orang yang jelas kekufurannya. Tapi kalau jelas, dia mengaku, apa salahnya sembah capal? Kalau begitu jelas, ya, tak syak. Tidak syak dengan kekufuran tersebut. Syubhat. Okey. Salah faham dalil itu namanya syubhat. Kebanyakan orang alim di kalangan ahli bid'ah buat banyak benda, termasuk sebahagian pada alim Syiah. Alim Syiah ada yang kafir, ulama kafirkan. Ada di kalangan ulama, mereka bukan ulama pun, tapi yang dijadikan sebagai ustaz-ustaz, dia orang yang ngajar sebagainya, mereka berada dalam syubhat. Jadi yang jahil-jahil, dia tak tahu apa, ada yang belajar, cuba kaji, tapi dia buat juga perkara tersebut, dia berada dalam syubhat. Kita perlu iqamatul hujjah. Kita perlu tegakkan hujjah, fahamkan dia sehingga kita yakin bahawa dia memang betul-betul lawan hukum syarak. Sebab tu macam orang tak solat. Orang tak solat ni, tak solat, sebelum dia dihukum, mesti ada istitab, minta ditaubat dulu, iqamatul hujjah pada dia sebagainya, baru kita boleh hukumkan dia dengan hukuman tertentu. Perbuatannya.
Malas tak sampai 20 tahun. Jadi balik amalan ni, sebab tu kita bab ni dibincangkan. Satu, iman yang memasukkan Islam, dan yang kedua adalah syarat yang memelihara keimanan dia. Kalau dia masuk Islam dan langsung dia tolak segala amalan dan tak beramal langsung, artinya dia telah membatalkan imannya. Malah iman tak sah daripada awal. Yang sah ialah orang yang masuk Islam dan bersedia untuk beramal, kemudian dia malas. Dia silap. Tapi kadang-kadang ada masanya orang yang masuk Islam ni, ada yang rajin, ada yang malas, kadang pergi kelas tak kelas sebagainya, ya. Tapi kalau tolak secara total, itu bukan malas. Mustahil ada orang yang beriman dan percaya, bersedia untuk beramal dan malas. Bersedia untuk masuk ucap tu, masuk ucap apa? Tiga-tiga kena ada. Dia ucap hati ikrar, hatinya tasdiq, benarkan, mulut dia ikrar, dan amalan dia bersedia. Itulah masa bila orang masuk Islam, mesti kita beritahu dia bersedia untuk beramal. Mustahil dia sepanjang hidup dia tak beramal kalau dia seorang beriman. Tapi dia pernah sembahyang tak? Ada, benar. Mesti ada pernah. Maksudnya dia tidak tolak amal secara total. Dia bukan menolak. Dia disebabkan oleh kecuaian. Dia tak jaga. Bila iman ni kita tak jaga dia, orang Islam bukan saja orang yang bukan Islam masuk Islam. Orang Islam tak sembahyang pun dia lah golongan yang murtad banyak. Tak sembahyang, dia tak puasa. Bila kita jaga iman, amalan ni menjaga iman kita. Orang yang Islam sekalipun yang tinggalkan amalan, akhir sekali dia boleh jadi jatuh murtad dan keluar dari Islam. Macam mana orang yang belum lagi kenal Islam, yang baru masuk kemudian hanya ucap kalimah la ilaha illallah kemudian tak beramal langsung? Ya. Okey, kalau contoh semayang jadi khilaf lah. Ambil contoh lain. Contoh solat jadi khilaf. Puasa, okey. Puasa pun tak ni, ambil yang okey. Ambil contoh selain rukun Islam lah. Ambil contoh lain. Sebab apa? Kenapa? Kadang-kadang kita bagi contoh, bab-bab ni, bab solat, tak ada orang Islam yang tolak solat. Kalau ada orang Islam tolak, contoh tolak zakat. Kenapa Abu Bakar memerangi golongan yang tak nak zakat? Memang dia orang kata tak wajib zakat. Nabi dah meninggal, tak ada zakat. Dia tolak. Lepas Abu Bakar perangi mereka. Okay. Jadi tak ada orang Islam yang kata tak wajib solat, tak wajib zakat, tak wajib puasa, tak wajib haji. Tak ada. Orang Islam semua terima rukun Islam. Betul? Dan juga amalan-amalan yang lain. Orang Islam tak akan tolak. Kalau dia orang Islam betul, dia tak akan tolak. Kalau dia kata tak wajib sekalipun dengan syubhat. Dengan syubhat tadi yang perlu kita tegakkan hujah kepadanya. Okey. Berbalik pada soalan, contoh yang tadi, kalau orang yang dia tak tolak tapi kerana malas sebagainya, dia ahli maksiat. Pada ahli maksiat. Tapi yang nak deny kat mana? Yang anak duk bantah sekarang, mana ada orang Islam sepanjang 20 tahun tak pernah buat baik, tak pernah menolak semua amalan. Tak, dia bersedia untuk beramal. Termasuk orang-orang yang kemudian kita lama jumpa dia masuk Islam, lepas tu dia dah bercerai, tak tahu apa kedudukan dia sebagainya seperti ini. Kalau kita jumpa balik, kita tengok kalau betul-betul dia tinggalkan, dia masuk Islam pun kerana hanya nak kahwin, bukan kerana ikrar dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan difaham, dia tak masuk Islam pun sebenarnya tu. Memang Islam dia pun tak sah. Sebab kita ucap kalimah la ilaha illallah mesti dengan apa? Mesti dengan kefahaman, mesti ada 7 syarat. Ketika dia ucap tu dia tahu dah. Dia ucap dengan keadaan dia faham makna dia sedia untuk patuh, inqiyad, dia bersedia untuk taat semua sekali. Cuma proses itu mengambil masa. Tapi ketika ucap tu semua sekali dah ada dalam dia punya i'tiqad. Dalam dia punya, ketika dia ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau masih ucap kalimah la ilaha illallah sebab apa? Sebab nak kahwin, tak sah Islam dia. Mesti dia ucap faham ni, okey, antara maksudnya lain adalah untuk nak kahwin, tak apa, tapi syarat kalimah la ilaha illallah wajib dipenuhi.
untuk memasukkan dia dalam daerah, daripada daerah kufur kepada daerah Islam. Jelas, kalau dia masuk daerah Islam, dia tak terkeluar, kecuali dengan sebab-sebab yang jelas dia keluar Islam, sama ada dia buat perkara kufur ataupun dia bukti dengan jelas dia tak beramal langsung dan ditolak ajaran Islam secara total. Tak beramal langsung, artinya dia memang sebenarnya bukan masuk Islam. 11.30 lebih sangat kita ni kan. Kita start go apa tadi? 10. Okey, sampai sini dulu. Okey, habiskan sampai bawah ya, habiskan sampai perenggan bawah. Okey, kata Imam Ibn Is, dia hanya perbezaan secara lafzi. Berada masyiatillah. Okey. Jadi sepakat orang yang buat dosa besar dia berada masyiatillah. Kalau dia mahu dia akan mengazabnya, iaitu kalau Allah nak Allah akan azabkan dia, ahli masyiah ini, dan kalau dia mahu dia akan mengampunkannya, iaitu ahli masyiah. Perselisihan ini hanyalah perselisihan lafzi yang tidak menimbulkan kerosakan, kesan rosak akidah. Ini pandangan beliau. Mana setakat lafaz berbeza, asalkan masih lagi maksudnya asal, tidak merosakkan akidah, pandangan beliau. Ulama yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sembahyang telah menggabungkan dalil-dalil lain terhadap usul ini. Kata Imam Ibn Is, kata bila solat ni orang tinggalkan solat kafir, bukan sebab dia ni tolak amal, bukan sebab dikatakan amal ini yang menyebabkan dia tolak amal, tapi sebab ada dalil lain, dalil hadis-hadis Nabi yang lain yang menerangkan bahawa orang yang tinggalkan solat itu ialah dia kafir ikut pada pandangan yang mengkafirkan. Jadi sebab dalil lain bukan sebab ta'rif ini, bukan sebab ta'rif ini. Kalau ia dilakukan tanpa dalil-dalil lain, nescaya ia merangkumi semua dosa besar. Kerana Nabi SAW telah menafikan iman daripada orang yang berzina, pencuri, minum arak dan perompak. Sedangkan semua perbuatan itu tidak membawa penafian iman langsung secara sepakat ulama, tidak menafikan secara total. Contoh Nabi sebut la yazni zani hina yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang mukmin, orang yang penzina itu dia tidaklah ketika dia zina itu dia bukan seorang yang mukmin. Jadi penafian, kalaulah menafikan kerana erti amalan itu, dinafikan iman, dikatakan dia tak beriman, sudah pasti solat, sebagaimana solat orang tu dikafirkan kerana dia tolak amalan, begitu juga orang zina dan sebagainya. Kata Ibn Is, solat tadi bukan sebab ta'rif iman. Solat tadi sebabnya ada dalil yang lain. Nabi dalam syariat diterangkan dengan banyak kenapa mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan solat menurut pandangan yang mengkafirkan orang yang tinggalkan solat. Itu mazhab Imam Ahmad. Malah itu sebahagian daripada riwayat, salah satu riwayat Imam Ahmad. Okey, sampai sini dulu. Sedangkan kita dah baca dah sampai perenggan depan tu. Kalau ikutkan pada kita ulang balik, tak apa, insya-Allah. Okey, semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat. Okey. Ada soalan ke sebelum kita tutup? Soalannya. Yang penting jelas apa yang diterangkan sekarang. Okay. Walaupun banyak benda yang berada di luar buku, tapi oleh kerana isu ni banyak timbul sekarang, jadi penting untuk kita bincangkan. Tak ada soalan, insya-Allah. Okey, sampai sini dulu. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.